Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan 3 kesilapan utama yang dilakukan oleh orang yang nakkan kemampuan untuk bercakap di dalam bahasa Arab. Dan bila saya cakap bercakap di sini, maksudnya kemampuan untuk berkomunikasi dan bercakap di dalam bahasa Arab. Sebelum saya masuk ke 3 kesilapan utama ini, perlu untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah perbezaan antara belajar bahasa dan memperoleh bahasa. Belajar bahasa ataupun ta'allumul lughah, language learning, dengan tujuan mendalami bahasa itu untuk memahami aspek-aspek bahasa itu. Ini bukan benda yang kita nak bincangkan pada hari ini. Benda ini benda yang banyak orang dah buat. Pada hari ini, saya nak cerita tentang memperoleh bahasa, ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai iktisabul lughah ataupun language acquisition. Memperoleh bahasa, language acquisition ataupun iktisabul lughah tidak sama dengan belajar bahasa. Belajar bahasa ada cara dia, memperoleh bahasa untuk tujuan komunikasi, untuk mampu bercakap dengan lancar dan untuk mampu memahami apa yang orang katakan, ini ada kaedahnya yang berbeza. Masalah yang dilakukan oleh orang ramai ialah dia menggunakan kaedah belajar bahasa untuk mencapai pemerolehan bahasa. Kesilapan yang pertama. Ini dia. Kesilapan yang pertama yang selalu dilakukan oleh orang yang nak mampu bercakap dengan lancar, mampu bercakap dengan cepat, ialah selalu menanyakan soalan. Ustaz, apa beza antara perkataan ni dengan perkataan tu? Contoh, ya Ustaz, wahai Ustaz, apa beza antara Ustaz dan muallim dan juga mudarris? Secara dasarnya ketiga-tiganya merujuk kepada orang yang sama. Tuan-tuan puan-puan boleh panggil saya Ustaz, boleh panggil saya muallim, boleh panggil saya mudarris. Tetapi kalau kita nak habiskan masa mungkin 10 minit ataupun 15 minit untuk betul-betul memahami apakah perbezaan antara ketiga-tiga kalimat ini, benda itu tidak memberikan manfaat kepada pemerolehan bahasa. Dia hanya memberikan manfaat kepada mendalami bahasa itu. So, hindarkan, kurangkan soalan-soalan seperti ini. Yang kedua, banyak tanya soalan kenapa. Bila kita nak belajar ataupun bila kita nakkan skill, kemampuan bercakap dengan lancar, kurangkan soalan kenapa. Contoh, ya Ustaz, wahai Ustaz, kenapa dalam bahasa Arab ana adrusu? Kenapa dalam bahasa Arab boleh macam tu? Ustaz, adrusu, kenapa boleh adrusu saya belajar, tetapi boleh ana saya lagi kat depan, lepas tu adrusu saya belajar. Bila kita terjemah jadi saya belajar. Persoalan-persoalan tentang kenapa pun tidak memberikan manfaat kepada proses pemerolehan bahasa. Sebaliknya dia memberikan manfaat kepada belajar bahasa. Bezakan faham tujuan belajar bahasa dan tujuan untuk kita acquire ataupun kita nak pick up bahasa itu. Sepatutnya apa yang tuan-tuan perempuan kena banyak tanya dalam kelas ialah bagaimana, how. Contoh, Ustaz, macam mana saya nak cakap dalam bahasa Arab? Ustaz, saya nak minta izin untuk pergi ke tandas kejap. Jadi saya pun cakap dekat tuan-tuan perempuan. Okay, cara ni macam ni. Caranya ialah, ya Ustaz, hal yumkinuni an adhaba ila dauratil miyah? Tuan-tuan perempuan salin. Ya Ustaz, hal yumkinuni an adhaba ila daurati al-miyah? Jangan tanya soalan kenapa. Jangan tanya soalan, Ustaz, kenapa yumkinu? Baris depan. Kenapa dia pakai ya, tak pakai tumkinu? Kenapa yumkinu ni? Boleh tak hal yumkinu az-zahab? Atau boleh tak hal yumkinu terus an? Kenapa kena ada an perantaranya? Soalan-soalan macam ni tidak membantu untuk kita melancarkan bahasa kita.
Memahami bahasa tidak sama, sekali lagi saya ulang, memahami bahasa tidak sama dengan memperoleh bahasa. Memperoleh bahasa ialah tahu bagaimana untuk bercakap. Memahami bahasa ialah tahu macam mana bahasa itu terjadi proses dia. Umpamanya apa tuan-tuan perempuan? Tuan-tuan perempuan nakkan kemahiran membawa kereta. Ya? Tetapi tuan-tuan perempuan ambil buku manual, cabut steering, cabut enjin, ya, dismantle semua benda, lepas tu pasang balik, cabut semua skru dan tuan-tuan perempuan buat selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun, tuan-tuan perempuan tanya, kenapa aku masih lagi tak pandai bawa kereta? Samalah seperti belajar bahasa dan memperoleh bahasa. Kemahiran dan kefahaman tuan-tuan perempuan tentang bahasa tu adalah umpama engineer yang pandai semua benda dalam kereta tu. Faham berapa banyak skru, faham berapa banyak silinder yang ada dalam enjin, faham ada berapa banyak gear di dalam gearbox tu. Tetapi itu tidak memberikan manfaat kepada kemahiran membawa kereta. Boleh jadi orang tu pandai bawa kereta, mahir, laju, cekap. Dia langsung tidak memahami apa benda yang ada dalam kereta itu. Yang terakhir sekali ialah soalan, Ustaz boleh tak? Boleh tak? Contoh, Ustaz, saya ajar cara untuk bercakap. Ya Ustaz, uridu an adhaba ila dauratil miyah. Ustaz, saya nak minta izin, boleh tak saya pergi ke bilik air? Jadi tanya soalan, Ustaz boleh tak kalau kita ya Ustaz tu letak belakang? Uridu an adhaba ila dauratil miyahi ya Ustaz. Ataupun Ustaz boleh tak kalau yumkinu tu kita ubah pula pada bentuk isim? Ya Ustaz, hal minal imkan. Tadi saya ajar yumkin. Boleh tak hal minal imkani an adhaba? Dia tanya lagi, boleh tak an adhaba tu kita ubah pula? Ubah jadi bentuk isim pula. Ya Ustaz, hal minal imkani adhahabi ila dauratil miyah. Ini pun tuan-tuan perempuan adalah soalan yang tidak membantu dalam kelancaran bercakap. Sekarang saya akan jawab kenapa benda-benda ni semua tak membantu. Jawapannya tuan-tuan perempuan mudah. Apabila kita nak mahir, nak lancar bercakap, kita kena banyak mendengar dan kita kena banyak membaca sebenarnya. Kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan banyak maklumat, itu lebih penting. Contoh, sekarang ni, program yang saya jalankan ni dalam 2 tahun. Ya? Dan kelas kita, pertemuan kita setengah jam sehari, 5 kali seminggu. Kalau dalam masa 2 tahun ni kita nak mencapai kelancaran, kita mestilah mampu untuk bercakap tentang banyak benda. Kita kena mampu untuk bercakap dengan ustaz tentang cara kita belajar, apa kita buat pagi tadi, kita pergi ke bengkel dan baiki kereta, kita pergi ke kedai beli barang apa, tumpah, nasi jatuh, kita cuci, lepas tu peti sejuk rosak. Bila kita mampu untuk express diri kita, macam-macam benda yang kita mampu berkomunikasi dengannya, maka dengan itulah kita mencapai kelancaran. Kita katakan sebagai dekat sini, yes, fluency, itu yang kita nak. Fluency ialah aku nak bagi tahu ustaz, aku tak sihat semalam, jadi hari ni aku tak datang, insya-Allah aku masuk kelas besok. Boleh cakap terus. Itu namanya fluency. Kita bukan nak accuracy. Accuracy apa tuan-tuan perempuan? Accuracy umpamanya kita mampu untuk menyampaikan satu mesej dalam 10 cara. Itu bukanlah satu pilihan ataupun tindakan yang betul. Kalau kita ada setengah jam satu hari ataupun 1 jam dalam satu hari untuk belajar bahasa Arab, lebih baik tuan-tuan perempuan belajar untuk mengatakan atau untuk menyatakan 10 perkara, dan setiap perkara itu tuan-tuan perempuan mampu untuk menyatakannya dengan satu kaedah. You can convey 10 things, but for each thing you can convey it in one way. Itu lebih baik daripada tuan-tuan perempuan habiskan sejam mampu untuk menyatakan satu benda dalam 10 gaya. Tak. Kita nak mampu bercakap macam-macam benda. Belajar bercakap macam-macam benda dalam masa yang kita ada, masa yang suntuk ni. Daripada kita belajar sejam, ya, kita menghabiskan masa tapi lalas kita mampu untuk
menyampaikan satu benda saja. Kita ada masa yang terhad, ya. Kalau anak-anak kecil pun dia paling cepat mencapai kelancaran sejak 1 tahun ataupun 2 tahun. Dia mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau anak-anak yang lambat sikit mungkin dia ambil masa 3 ke 4 tahun. Jadi kita yang ada setengah jam satu hari ini, ya, 5 kali seminggu sahaja, kita mesti mengoptimumkan masa kita untuk pemerolehan bahasa. Kurangkan bertanya soalan yang anak-anak tak tanya. Budak kecil tak tanya, apa beza ni dengan tu. Budak kecil tak tanya, kenapa benda ni salah, kenapa benda ni betul. Dia tak tanya, boleh tak kita cakap macam ni? Tak. Dia dengar dan dia ulang. Kita kena duplicate apa yang kita buat semasa kita kecil. Ya? Kita kena imitate bahasa tu. Tuan-tuan perempuan dengar bahasa saya, ulang. Dengar, ulang, dengar, ulang, dengar, ulang. Jadikan dia habit. Acquire the language first, and then when you want to go for accuracy, later. Accuracy ni later. Bila tuan-tuan dan perempuan dah boleh bercakap dalam bahasa Arab, and then I will teach you how to become accurate. Accurate means to become grammatically correct. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.